nak terima hak ulama Islam, hak bukan Arab, dia berasa lekeh. Tapi benda tu berasa nak. Nak tu, lalu mereka mengambil pelajaran ini dari ahli-ahli falsafah barat. Artinya pengajaran Quran tu membawa penyatuan kepada semua manusia dan semua perikat. Tak kira daripada hak tinggi hingga sampai serendah-rendahnya. Atas polisi pengajaran Quran tu. Jadi ke arah itulah Quran nuknya. Jadi kalau tidak faham maksud pengajaran Quran tu, kita baca ayat Quran pun seketak-seketak mengikut maksud hak tertentu lah. Jadi tak mari atas polisi ni. Sedang polisi Qurannya nak cantum semua tu. Hak tinggi, hak cerdik, hak pandai, sehingga separa hak bodoh-bodoh sekalipun. Kita baca minggu lepas berhubung dengan masalah nifak. Jadi di antara hadis yang disebut berhubung dengan nifak ataupun munafik ni, satu tanda dan percermin yang paling jelas bagi mengenal seseorang tu duduk dalam peringkat munafik atau tidak, Nabi kata orang yang sentiasa mencari kepentingan peribadinya saja dan juga keluarganya je, tanpa memandang kepada sesiapa, itu munafik. Bunyi hadisnya hammul munafik batnuhu. Orang munafik ni cita-cita dia, nafsu dia aja, kemahuan dia aja. Tetapi berbeza dengan keadaan mukmin. Orang mukmin ni cita-cita dia nya perjuangan dia. Jadi bila sebut masalah perjuangan tu berartinya bukan peribadi lah. Jadi hak ni semua ni adalah munafik hak dari peringkat yang kedua. Hak peringkat pertama tu tidak siapa pun dapat boleh kenal melainkan Rasulullah lah. Hak tu hak peringkat pertama tu. Jadi hak peringkat yang kedua ni, hak ni boleh dikenali dari setiap zaman dan setiap masa di mana saja ni. Pendeknya, apakala dipandang dengan halusi tentang hal mereka itu, orang munafik ni, tidak ada bezanya di antara mereka yang telah mendengar pengajaran Nabi Muhammad SAW pada masa hayatnya, kemudian menjalankan amalan nifak pada zaman dahulu, dengan mereka-mereka yang telah mempelajari hukum-hukum syarak, hukum-hukum agama pada zaman ini dengan tahqiq dan yakin. Kemudian mereka sengaja memilih jalan yang menyeleweng dari pelajarannya itu. Terkadang-kadang mereka menunjukkan keberanian untuk menentang cita-cita yang dia sendiri ketahui benarnya itu. Jadi serupa je lah. Mana kalau golongan munafik terhadap Nabi SAW, dan juga kalau zaman Nabi itu, zaman sekarang misalnya, dia belajar. Dan dia yakin mengikut ilmu dia berlaku. Tetapi dia buat lain daripada apa yang dia tahu. Itu pun termasuk dalam golongan munafik ni lah. Mereka-mereka yang serupa halnya dengan golongan munafikin yang tersebut di atas ini, walau pada zaman mana sekalipun, bolehlah dimasukkan ke dalam golongan mereka seperti golongan-golongan yang terpelajar dengan pengetahuan agama Islam pada martabat hukum yang zahir sahaja. Tetapi mereka tidak berpelajaran dalam martabat ihsan. Kadang-kadang dalam pengetahuan mereka telah terdatang beberapa kekeliruan di dalam perkara-perkara yang penting di dalam agama Islam. Seperti mereka masih berdegih hendak mencari hakikat-hakikat yang sebenar di dalam masalah agama. Seumpama masalah Mi'raj Nabi SAW, masalah wahyu, dan banyak lagi perkara yang masih terkeliru dalam pahaman mereka dan tidak pernah mereka merasa dan memahami segala masalah itu dengan iman dan yakin.
Ini pun termasuk dalam golongan munafik juga. Artinya, dia orang yang terpelajar. Tetapi banyak masalah-masalah yang tidak begitu jelas bagi dia. Nampak tapi tidak begitu jelas. Misalnya masalah khilafiyah umpamanya. Jadi kalau masalah khilafiyah, tentulah masalah tu sukar sikit nak jelas. Lama tidak dia mengkaji dengan secara halus dan teliti baik-baik. Barulah dapat buat keputusan. Sama ada di antara dua pendapat tu mana nombor satu, nombor dua, ataupun nombor tiga, ataupun boleh ditolak ataupun diterima. Cumanya dia ambil apa sekadar yang dia tahu gitu je. Dia buat sedah ni tak? Terus. Jadi sikap balas tu pun termasuk dalam golongan munafik ni juga ni. Berat sikit tu. Berat sikit tu. Jadi berartinya derajah dia tak sampai kepada derajah mukmin. Kelas tu. Pendeknya, apabila saudara membaca Al-Quran, maka hendaklah saudara ingat bahawa cara-cara mempertahankan kebenaran yang dinyatakan di dalamnya itu bukanlah dituju kepada kaum-kaum yang telah lalu saja. Tetapi ditujukan juga kepada kaum-kaum yang berhidup pada zaman ini. Seterusnya pada kita sendiri. Bagaimana sabda Nabi SAW. La tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwan na'li bin na'li. Artinya sesungguhnya kamu akan mengikuti jalan hidup mereka yang telah terdahulu daripada kamu seperti persesuaian tapak kasut di sebelah kasut di sebelah kanan. Jadi apa yang berlaku pada masa dulu, pada masa sekarang pun berlaku juga benda seumpama tu. Ada. Cumanya benda telah keadaan. Kita dapat berlainan pun teknik tu je. Benda-benda tula je. Dengan sebab itulah berartinya sejarah ni satu perkara yang penting dalam hidup manusia. Sebab benda yang berlaku dulu, dia berlaku juga pada masa sekarang. Benda tula je. Kalau orang zaman dulu pandai perang, orang sekarang pun pandai perang juga. Cuma orang perang zaman dulu lain caranya. Perang sekarang lain pula caranya. Maka nyatalah maksud-maksud yang terutama bagi turun Al-Quran berhubung dengan hal ini untuk menyatakan keburukan yang ada berlaku di kalangan masyarakat manusia, dan dari pengenalan itu dapatlah diperbaiki dan dikawal. Bukannya Allah Subhanahu Wa Taala nak menerangkan hikayat-hikayat atau kejadian-kejadian yang khusus sebagaimana dipaham oleh mereka yang tidak mengetahui maksud Al-Quran. Itu yang mentelamaknya. Jadi berartinya Tuhan telah nyatakan kedudukan orang munafik, tipu daya orang musyrik, semua tu kerana nak beri sedar perkara tu buruk akan berlaku di mana saja kita ada dalam masyarakat manusia ni. Jadi atas pengenalan kita munggu seumpama tu, dapatlah kita jaga, dapatlah kita baiki, dan dapatlah kita susung suasana tu supaya jangan jadi buruk. Sebabnya kalau kita katalah pada masa Rasulullah SAW, golongan munafik, golongan kafir ada sama-sama dengan Rasulullah. Tapi dengan bijaksana Rasulullah, hak tu semua tak akan hilang gitu je. Jadi meresak masuk bersama dengan golongan mukmin juga berlaku. Sehingga disifatkan orang-orang Yahudi dan Nasara tu sama-sama di dalam Islam berlaku. Artinya dia tu patuh pada hukum Nabi. Mana begitu. Jadi dia nak tak nak pun terpaksalah dia kena ikut Nabi SAW. Ibarat kalau kita kata agak macam orang-orang asing yang duduk di Indonesia umpamanya. Jadi kerana pentadbiran yang dibuat tu kena pada tepat dan masanya. Jadi menyebab orang asing duduk situ tu terpaksa dia kena jadi orang Indonesia. Tak kira dia bangsa gapo pun, Indonesia lah dia nya. Tu dia. Jadi dengan sendiri tu berartinya. Begitulah juga suasana yang dikehendaki supaya dalam hidup ni dapat disatukan suasana tu, diselaraskan keadaan itu. Jadi nak buang golongan munafik tak boleh buang. Dia ada sekali. Tapi biar ada je lah, tapi dia tu tidak merusak. Itu yang masalahnya. Jadi nak kawal belah tu lah tujuannya supaya Tuhan sebut dalam Quran tu untuk kita kenal dan dapat kawal benda tu.
Kata pengarang ni, setakat ini sahajalah yang dapat saya huraikan akidah-akidah golongan yang terpesong dari jalan kebenaran yang tersebut dan huraian jawapan terhadapnya. Dengan keadaan tersebut ini, diharapkan memadai untuk memahami arti ayat-ayat mukhasamah dalam Al-Quran. Jadi berartinya, kalau kita nak memahami dengan cara baik, berhubung dengan ayat mukhasamah, ayat perdebatan di dalam Quran tu, kita ulang banyak sikit dalam bahagian yang kita baca. Renung tengok intisarinya. Baru kita dapat gambaran yang jelas berhubung dengan ayat mukhasamah yang ada dalam Quran tu. Jadi Quran tu mungkin dia ada 5 je. Hak besarnya dalam tu. 5 hukum je. Bukan banyak sangat. Jadi, di antara hak 5 tu, berhubung dengan ayat mukhasamah. Artinya, menentang dan juga menolak segala syubhah yang dibuat oleh golongan-golongan yang menyeleweng itu. Kita renung tengok, kepada manusia ni dari segi umumnya, sejak awal lagi manusia Tuhan jadi, lengkap dengan daya usaha berfikir dan juga mempunyai pemilihan sendiri. Hak semula jadi Tuhan buat bagi manusia. Jadi kelengkapan asal yang Tuhan buat kepada manusia tu ialah cukup bagi dia membuat sesuatu keputusan ataupun mengenal baik buruk. Itu sebagai asas yang Tuhan jadi bagi manusia tu. Dan ini bolehlah dikatakan suatu penganugerahan semula jadi ataupun perkara tabi'i bagi insan mengikut hikmat tadbirnya. Kerana itulah Al-Quran diturunkan selaras dengan ukuran dan juga pahaman yang semula jadi pada tiap-tiap seorang manusia sebelum dia mempelajari apa-apa lagi. Jadi berartinya Quran ni Tuhan turun bukanlah layak untuk orang yang peringkat tinggi je boleh faham, tidak. Tuhan turun Quran ni boleh diterima dan boleh dipahami oleh semua manusia. Serendah-rendahnya dan setinggi-tingginya. Sebab ukuran yang dibuat adalah ukuran fitrah manusia. Itu dia. Jadi bila ukuran fitrah manusia, sejauh mana fitrah manusia dapat mengenal kebenaran itu, maka Quran setakat tu diberi. Tinggal lagi, hak akal tinggi dan bijaksana lebih, hak tu dia tahu lebih. Jadi, hak paling bodoh pun, dia dapat tahu kadar fitrah insan dia tu. Jadi manusia ni, kalau kita tengok, tentulah sangat berbeza dari makhluk-makhluk lain. Tapi walau macam mana pun, dia adalah satu juzuk daripada makhluk tu juga. Jadi dengan sebab tu, kita perlu nak tengok keadaan kita tu, kita tengoklah orang lain dulu. Tengok pada haiwan-haiwan dan sebagainya. Lepas baru kita tengok pada kita. Barulah benda tu kita boleh buat perbandingan dan dapat penjelasan. Kemudian dalam bahagian ni pula, bahagian Quran ni diturun mengikut ukuran pahaman semula jadi manusia sebelum mereka belajar. Dalam bahagian ini pernah kita dapati banyak ulama-ulama Islam telah terkeliru faham tentang gaya pengajaran yang tersebut dalam Al-Quran. Ini tepat menjadi keliru ni. Sebab pun berlaku demikian oleh kerana mereka memandang Al-Quran itu sebagai sebuah kitab yang maha besar dan maha agung yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi panduan kepada umat manusia sehingga hari kiamat. Jadi kerana terlalu agung kita pandang pada Quran dan terlalu besar pada Quran, ya Quran itu adalah mentelamaknya untuk membimbing manusia keseluruhannya. Sehingga ke akhir dunia, berartinya Quran itu layak memberi pimpinan. Jadi memandang kepada keagungan itu berartinya boleh menjadi satu kesilapan dalam memahami maksud pengajaran Quran itu pun. Tetapi di dalam Al-Quran itu ada beberapa banyak ibarat dan kalimah-kalimah yang menunjukkan kerendahan bahasa dan tidak sesuai dengan pemikiran umat yang bijak pandai. Istimewa pula pada zaman ini. Jadi bila kita renung tengok dalam Quran itu, kadang-kadang bila kita memandang kepada keagungan dia dan tugas dia yang begitu besar,
ada kita dapat ayat-ayat yang agaknya tidak begitu munasabah dengan perasaan kita dengan Quran tu. Bila kita renung tengok, nampak rendah seimbang lalu. Misalnya seperti ayat Tuhan firman, berhubung dengan masalah nak puasa. Ayat surah Al-Baqarah 185, Tuhan firman begini bunyi. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maksudnya, sesiapa yang menyaksi di antara kamu akan bulan Ramadan, maka hendaklah kamu berpuasa. Jadi sesiapa yang menyaksi di antara kamu bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Jadi tutur kata ayat itu tidak begitu tinggi. Tetapi dalam hal keadaan balas tu pun, orang menterjemuh ayat ni sudah pun lari dah. Banyak kita dapati dalam tafsir mengatakan faman syahida minkumus syahra, sesiapa yang tengok anak bulan. Ada ke tafsir kita ada? Sesiapa yang menyaksi anak bulan tu sudah timbul, maka hendaklah dia puasa. Walhanya ayat kata faman syahida minkumus syahra. Syahida bukan makna tengok. Saksi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ashhadu an la ilaha illallah. Tengok bila? Jadi Tuhan kata faman syahida, sesiapa yang menyaksi, arti daripada hati, keyakinan dia. Satu. Yang keduanya asy-syahra. Dia tidak kata al-hilala. Faman syahida minkumus syahra. Dia bulan tu, kalau hak bulak tu, dia panggil qamar. Kalau hak kecil tu dia panggil hilal. Hak tanduk. Hilal. Jadi kalau tengok anak bulan, kena faman ra'a minkumul hilala, kena kata begitu. Baru betul nak tengok anak bulan. Tapi kerana dia memandang kepada hadis Nabi kata sumu bi ru'yati. Naklah kamu puasa dengan cara tengok anak bulan. Jadi ambil perkataan hadis ru'yatihi itu syahidabuh makna ru'yah ya. Walhanya hak Nabi kata sumu bi ru'yatihi pada hadis tu nak mempraktikkan maksud syahidah. Jadi bagi masyarakat Arab dengan suasana iklim dia, tengok tu lebih mudah berbanding dengan suasana lain. Dia tu tidak mungkin. Dalam masyarakat Arabnya tidak mungkin mana tengok anak bulan ni. Maka untuk menyaksikan kebenaran bulan Ramadan termasuk, cara tengok lebih mudah. Tu sumu bi ru'yati. Waftiru bi ru'yati juga. Nak raya pun tengok juga. Jadi sebenarnya asy-syahra ni bulan puasa, bulan Ramadan. Mafhum daripada satu hari bulan hingga sampai ke 29 atau 30. Asy-syahra dia panggil. Itu maksud asy-syahranya. Di situ pun sudah lari dah tu. Jadi ayat-ayat seumpama ni, kalau kita tengok tidak begitu tinggilah. Dan di dalam ayat-ayat lain-lain pula, seumpama firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal arda firasha, allazi ja'ala lakumul arda firasha. Tuhan jadi untuk kamu bumi sebagai hamparan. Jadi kalau sebut hamparan tu artinya, kalau kita nak banding dengan orang bijaksana, orang saintis lah, kita kata kalau learning gap,
Dia tak boleh terima. Bumi tu terapak. Tak terima. Dengan kajian dia, dengan ujian dia, dengan gapo semua dia buat, dia dapati bumi dia kata tidak terhampa. Bulat. Jadi bagi orang yang berpegangkan dengan ayat allazi ja'ala lakumul arda firasya, memandang dia tenah daripada Allah, tak berani nak kata bumi itu tidak terhampa. Tak berani. Walau seberapa dia mau menyelidiki ataupun usaha mencari, mengatakan bumi itu bulat, tidak terhampa, tak boleh terima. Sebab hak Tuhan kata terhampa. Tetapi apabila kita renung dan kita tengok kepada penerangan-penerangan daripada ulama-ulama mutaqaddimin. Imam Bukhari sendiri, di dalam Bukhari dia tu lah. Di dalam abu-abu tafsir dia, bila sampai kepada ayat allazi ja'ala lakumul arda firasya. Al-firash bermakna al-miha, dia kata. Firash bermakna mihada. Mihada bukan makna terhampa. Tempat yang disedia untuk orang duduk. Tempat hak sedia untuk orang duduk. Tak nama mihad lah. Tempat orang duduk. Lepas tu ada pula, dia beri gambaran. Belakang kuda tu pun dia panggil firash juga. Belakang kuda tu. Apa kan? Firash juga dia panggil. Jadi bila kita tengok di situ, dengan pendapatan orang sains mengatakan bumi bulat, tak perlu balah lah. Tak perlu balah. Artinya bagi orang golongan tinggi, ahli fikir, dia boleh kaji lebih lagi. Tuhan tidak larang. Tapi bagi orang yang tidak dapat, ataupun orang yang akalnya rendah, terima atas terhampa pun cukup lah. Sebab kita kelih mata kita, sebab kita nampak terhampa. Apa dah tu? Tak ada apa-apa. Tapi bukan berartinya menafikan terhampa tu bulat, bukan. Sebab kalau benda bulat, besar, tentulah ada sutuh dia tu. Sebab terhampa tu ada. Belum sampai hak rekod tak ada sebab terhampa. Jadi hak qadar orang ramai boleh tahulah. Bumi tu terhampa. Boleh terima dah kalau tu. Jadi ayat-ayat balah ni artinya, sekali imahnya, rendah doa. Terdapat dalam Quran muka tu. Dan lagi firman-Nya, wa yas'alunaka 'anir ruhi. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilm illa qalila. Surah Bani Israel. Artinya, mereka itu akan bertanya kepada engkau, Muhammad, daripada ruh. Katakanlah ruh itu urusan Tuhan, ketuhanan. Dan tiadalah dikurniakan kepadamu ilmu malaikat sedikit juga. Jadi bila mari ayat yas'alunaka 'anir ruh, jadi orang ni, orang nak menanya berhubung dengan ruh ni, artinya dia ada ilmu dah. Kalau dia sendiri tak ada dah maklumat, dia tak boleh tanya. Jadi orang tu akan kemuka kepada Nabi SAW, gapo kat sebenar ruh ni? Jadi Qurannya bukan mentalamak semua manusia ni supaya kenal benda tu kepada hakikinya. Cuma dikehendaki orang tu kenal setakat mana yang dia boleh. Tidak dipaksa lebih daripada kebolehan dia. Dan tidak dilarang pula satu orang tu mengkaji setakat mana yang dia sapa. Tu dia. Jadi bila mari ayat yas'alunaka 'anir ruh, Nabi akan ditanya berhubung dengan ruh. Jadi Tuhan suruh jawabnya, qulir ruhu min amri rabbi.
Jawablah kepada orang menanya tu, ruh ni adalah urusan ketuhanan. Wa ma utitum minal ilm illa qalila. Hanya kamu tu diberi ilmu berhubung dengan ruh tu sikit je. Tu dia. Jadi di sini bagi orang ahli fikir dan orang bijak pandai, mungkin dia berasa lekeh. Tak beri tanya. Sedangkan tu dia sudah kaji. Dia sudah teliti. Dia sudah buat keyakinan ni. Bila tanya, tak salah ni kerja Tuhan, orang tak boleh reti. Ini satu masalah. Satu masalah. Jadi kalau bagi orang bodoh tak tahu satu apa? Tak apa dah. Jadi satu seimah kali orang apa? Rendah ni ayat Quran ni. Tak? Ini satu benda ni. Ayat-ayat yang menunjukkan kerendahan ajaran seperti itu sangatlah banyak di dalam Al-Quran. Biar kita tengok sekali imbah lah. Walhanya bukan begitu. Bukan. Apa kalau kita pandang sepintas lalu saja, tak dapat tiada kita akan merasai bahawa Al-Quran itu telah diturun membawa pengetahuan dan pengajaran yang tidak sesuai lagi dengan hasil penyelidikan ahli-ahli falsafah yang bijaksana. Istimewa pula ahli-ahli falsafah yang lahir pada zaman ini. Jadi bila kita renung tak, makna tak padan lah Quran ni nak beri kepada golongan orang bijak pandai. Sebab maudhu' dia bercara tu moga lekeh-lekeh je. Seumpama menentukan bulan Ramadan, misalnya, alim ulama Islam mengatakan mestilah disahkan dengan ru'yah. Artinya tengok anak bulan. Padahal ru'yah itu selalu berlaku kesilapan. Cara tengok tu sama-sama dah silap. Dan jika selalu digunakan ru'yah itu menjadi asas bagi ketetapan puasa dan berhari raya, maka tak dapat tiada masyarakat tidak akan menjadi tenteram. Oleh kerana tidak ada suatu anggaran ilmiah yang boleh menjadi pegangan untuk kesatuan mereka di dalam berpuasa dan berhari raya. Jadi bagi orang bijak pandai tengok, lekeh sangatlah agama hak Quran bawa ni. Tengok siapa nak raya dengan nak puasa tu buku calana semua. Jadi kalau berasa sikit pun teliu, lagi nak masuk Islam. Kelih ke bodoh. Boleh jadi gitulah. Boleh jadi gitu. Hal ini tidaklah munasabah. Pengajaran yang sedemikian telah diajar oleh Al-Quran dan diwajibkan kepada umat Islam mesti menerima dengan secara taklid dan ta'abuk semata-mata. Jadi dengan cara beratu kalau kita fikir, tak munasabah lah. Pengajaran Quran tu nak paksa manusia yang mukmin tu ikut buta tuli begitu. Tak boleh fikir nak. Sedangkan ayat Quran semua yang Tuhan suruh, Tuhan turun tu untuk kita fikir dan kaji. Liyadabbaru ayatihi. Segala ayat-ayat Quran tu Tuhan turun tu untuk kita tadabbur, perhati. Dari hasil perhatian yang kita tadabbur itulah waliyatadzakkara ulul albab. Orang-orang ahli fikir dapat ambil kesedaran dan ambil pengajaran situ. Seperti demikian itu juga halnya di dalam masalah roh dan perbahasan-perbahasan tentang perkara yang disempadan sains. Alim ulama Islam telah mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menegah dari ayat yang tersebut akan orang-orang beriman dari mengambil bahagian dalam perbahasan itu. Kerana pengetahuan yang diberi kepada mereka hanya sedikit sahaja, yakni tidak mencukupi hendak mengharungi di dalam alam-alam yang luar daripada alam materia ini. Jadi daripada ayat yang bunyi yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila ni, jadi ulama buat kesimpulan orang Islam dan orang mukmin tidak harus membuat kajian berhubung dengan masalah ruh. Sekalipun selain daripada golongan hak kita ni telah membuat kajian yang begitu mendalam dalam bab ruh, kita jangan libat sama, tak boleh. Sebab Tuhan kata Tuhan beri sikit je ilmu. Tak boleh kaji.
Walhanya mengikut satu qiraat wa ma utu minal ilmi. Bukan wa ma utitum. Dia baca wa ma utu minal ilmi. Mereka tidak diberi ilmu tu melainkan sedikit. Artinya bukanlah khusus bagi satu-satu golongan, tidaklah. Sedikit tu berbanding dengan siapa? Berbanding dengan ilmu Allah. Hak Tuhan beri tu memang sikit berdoa lah. Tapi hak sikit tu manusia dapat mengetahui lebih daripada apa yang biasa diketahui. Dan Tuhan tidak melarang pula seseorang tu mengkaji lebih daripada tu. Bagi orang boleh. Tapi bagi orang tak boleh, tidak paksa. Tidak paksa. Dengan sebab itulah kita dapati di kalangan ulama Islam sendiri, dalam bab pengkajian ruh ni, tidak kurangnya juga dengan umat-umat lain mengambil bahagian sama. Umpama Syahrullah ke, ataupun Ibn al-Arabi ke gapo, ada ambil bahagian dalam bab masalah ruh ni. Mungkin kita cara masalah ni di satu masa nantilah. Di sini kita biarlah dulu. Jangan tahu imam-imam. Berartinya ruh ni kita boleh tahulah sekadar yang mana kita dapat tahu. Lebih pada tu memang tidak boleh. Sebab batas tu ada. Pahaman ulama-ulama Islam sebagaimana yang tersebut di atas ini pada pendapat saya, kata pengarang ni, ialah terjadi daripada kejahilan mereka dengan rahsia falsafah Al-Quran, mengikut jalan-jalan ulama mutaqaddimin daripada sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'in dan sebagainya. Jadi yang orang ni mengatakan kita orang mukminin tak boleh libat diri untuk mengkaji dan mengenal masalah ruh ni dengan secara lebih lanjut. Tidak lebih daripada kerana orang ni tidak tahu ataupun dia ni jahil dengan falsafah Quran hak sejati, mengikut jalan mutaqaddimin, iaitu sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Sebab ulama-ulama yang tidak membenar, yang dia ambil fahaman daripada ayat ini tidak membenar orang mukmin libat sama dalam memahami perkara seperti masalah ruh gapo semua ni, adalah seperti ulama-ulama pada zaman sekarang. Seperti di negeri Mesir, Iraq dan lain-lain negara Islam. Mereka bukan sahaja tidak mempunyai zuk dengan falsafah Al-Quran, tetapi mereka telah menghalang pula jalan-jalan penyelidikan dan ajaran-ajaran dan cara-cara yang boleh dipaham Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Jadi disudahlah dia itu sendiri tidak faham dengan falsafah Quran dan tidak mendalami dalam memahami Al-Quran. Dia menyekat pula orang lain tu cuba nak memahami. Ini satu masalah. Berkebetulan pula mereka-mereka yang banyak berkorban di dalam menggali rahsia Al-Quran dan sunnatun Nabi SAW, kebanyakan daripada bangsa Ajam. Jadi kalau kita tengok, orang yang berkhidmat dan bertukuh lumuh di dalam mengkaji Quran dan juga sunnatun Nabi ni, dari segi umumnya lebih banyak orang tidak Arab daripada orang Arab. Misalnya kita kata seumpama Imam Bukhari, Jalaluddin Dawani, Taftazani, Razi, semua ni orang bukan Arab belaka. Imam Muslim, Imam Ghazali, tidak orang Arab belaka. Ibn al-Arabi, tidak Arab belaka. Jadi tokoh-tokoh dan ulama-ulama yang besar-besar, bijak-bijak pandai semua tu boleh kata kebanyakannya daripada Ajam lah. Daripada Iran, daripada sebelah Bukhari ni, sebelah Rusia manun, macam Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, semua tu orang Rusia belaka. Jadi tokoh-tokoh ulama hadis yang setara dengan demonisme, kalau nak cari hak Arab tak ada salah habu. Tak ada. Contohnya Imam Syafi'i, di antaranya orang Arab. Ataupun Imam Ahmad Ibn Hanbal, itu orang Arab. Tapi dalam bab pembukuan hadis berapa semua, nak lawan dengan orang Ajam ni,
usaha mengkaji dan menyusun, tak boleh lawan. Lebih orang ajar semua. Dan juga ilmu-ilmu di dalam Islam ni, hak dalam peringkat akhir ni, boleh dikatakan kebanyakan ilmu tu lahir dalam masyarakat ajar lah juga. Hak diterjemuh tu. Alim ulama Arab, oleh kerana perangai ta'assub mereka tidak sanggup menerima pendapat-pendapat ulama daripada kaum ajar ini. Walaupun mereka sebenarnya jahil dengan ilmu Al-Quran itu. Jadi yang demo ni semua selain daripada ulama daripada Arab, tidak lebih daripada fanatik je, ta'assub je. Misal lah kita kata, bila sebut ulama daripada India, ni India aja ni. Tidak enak. Kerana apa? Duduk memandang kepada asal pokok tubik daripada Arab. Arab. Dia tidak tahu hak pokok tu memang tubik daripada. Tetapi kajian yang dibuat di atas pokok awal tu, cuba usaha mencatumkan, mengkawinkan dengan benih-benih lain pula, menyebabkan buah tu sampai begitu jambu. Jadi hak ambil benihnya besar ibu kaki dulunya. Yang kahwin tubik ada besar cupuk. Jambu. Jadi duduk megah kita hak besar ibu kaki lagi lah. Tidak cuba nak mempelajari semula hak besar cupuk tadi tu, hak supaya kita hak besar ibu kaki tu besar getik. Duduk. Ni penyakit ni. Artinya kebanyakan daripada penyakit ulama-ulama yang ta'assub kepada bangsa dia begitu tu, kebenaran dan kemuliaan yang ada pada orang belaka. Walhal ni Nabi SAW sudah pun telah beri anjuran kepada semua umat Muhammadiyah. Tak kira dia Arab, tak kira dia Ajam, tak kira dia siapa. Ilmu tu hak kita semua. Hak kita semua. Artinya keperluan kita. Kalau kita bertemu di mana saja benda tu ilmu, ambillah kita. Al-hikmatu dhallatul mu'min, kata Nabi. Haitsu wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmah tu adalah kepunyaan orang mukmin. Di mana saja dia bertemu, hak dia. Ambil. Jadi, kerana fanatik ataupun ta'assub tu, seberapa molek yang ada pada orang pun kita tak terima. Tak terima. Pasal kita mana keutamaan kita. Itu masalahnya. Jadi masalah ni lah. Kejahilan kita berpanjang-panjangnya. Kerana ulama-ulama Arab, dengan kedegilan mereka, tak sanggup tunduk kepada kebenaran. Lalu mereka menerima ayat yang tersebut itu, dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala telah membatah umat Islam dari mempelajari hakikat roh. Ambil ayat tu buat dalil. Ya Tuhan sekap tak benar kita tahu berhubung dengan hakikat roh ni. Kalau dah tebing juga salah. Sedangkan orang lain sudah buat kajian. Orang tunya di kalangan ulama Islam juga. Cuma tidak Arab. Tu je beza. Dan jika mereka perlu nak memahami hakikat itu, kerana perlu untuk memahami falsafah akhlak umpamanya. Di dalam Quran itu ada berhubung masalah akhlak. Jadi bila nak merenung kepada falsafah akhlak itu sendiri, nak tahulah juga lebih kurang masalah roh. Nak terima hak ulama Islam, hak bukan Arab, dia berasa lekeh. Tapi benda tu berasa nak. Nak tu, lalu mereka mengambil pelajaran ini dari ahli-ahli falsafah barat. Kutip kau di sana, boleh lah. Tolak oleh ni, kutip kau di sana. Mereka terima Al-Quran semata-mata dengan buta tuli dan taklid. Dengan asas ini, mereka membodoh pula kepada orang lain dan mendidik alim ulama muda yang belajar daripada mereka mengikut jalan yang tersebut. Jadi bila dia keadaan begitu, orang lain pergi belajar dengan dia, cara itulah dia ajar itu. Jadi artinya warisan dia tu sudah pun berlanjutkan lah daripada dia hinggalah sepada akhir-akhirnya. Dengan sebab tu, tidak akan bertemulah ilmu tu sampai bila-bila pun. Walhanya ilmu ni,
bukanlah syarat sangat di satu tempat yang tertentu. Ilmu ni di mana saja ada, kita boleh cari dia. Kalau sekiranya kita ada asas ilmu. Sebab itulah mau ingat satu orang saya mau. Bila dia tamat daripada nilai puri, saya dia sama nilai puri tu mesti berlaku. Orang tu mesti, orang ni mesti, orang tu mesti berlaku. Dia seorang tak segi. Minta ustaz je. Gamo pun kita pun berasa juga sebab muka mesti ni tahu. Amo pun kata ke dia apa ustaz tidak sambung. Sayanglah kata. Muka ustaz ni memang boleh berbanding dengan orang lain semua hak gitu. Agak nak tak kurang daripada ustaz tu, apa tidak lebih daripada ustaz tu. Dia kata anak duk tengok tak ada ilmu juga pergi pun dia kata. Dia kata gitu. Tapi dia nilai puri je. Bila mau kata gitu dia kata, pergi pun tak ada ilmu lah mana juga. Mana betul lah dia jawabnya. Jadi berkali agak kalau 500 tak ada seorang yang tu berkali. Kau nampak lagu tu lah. Ha? Lepas tu ambo jumpa seorang lagi sayang mo. Sayang tu sayang pondok. Masa pondok. Masalah sendiri. Jadi bila duduk pondok tu, bahasa pondok mu pondok aku, makan nasi mu nasi aku lah. Tapi dia bila duduk pondok dia ngaji ma'ahak. Habis dia ma'ahak dia pergi ke Mesir. Yang ke India dulu. Lepas pada India, tu ke Mesir. Bila balik ke Mesir, dia mari cari ambo. Pak kerja. Pak Amor buat kerja. Tak bila gitu, kita menggobel satu ha-ha sama. Lah. Cara seluruh, tergamuk kita tanya dia. Pak, apa khabar? Amor kata, baik dia kata. Ilmu-ilmu lah mana? Puas hati kau? Dia pun hola mulut di telinga amor bisik. Bisik. Dia kata kalau tidak kena entar, tak royak dia kata. Mak kata berapa? Dia kata kalau entar tahu anak pergi mula beratu balik beratu dia kata. Tak banyak mana mbak artinya bel tu. Itu saya yang hamba berjumpa lah tu. Jadi hamba pun renung. Mungkin bakal dia ni ikhlas sungguh ayat bakali. Sebab setengah-setengah saya lagi kita pergi jumpa tak kecek pun ada. Ada. Kita pergi jumpa tu tanya sepatah jawab sepatah. Jadi seolah-olah dia tak kenal je kita pergi jumpa dengan dia. Jadi kita pun berasa tak berani lah acak kali kalau nampak dia mau tak nak layan gitu kan. Jadi mungkin rahsia tu ada berkali dia susu. Jadi hak tak susu tu jelas dia royak. Jadi bukan makna napi orang pergi ke Mesir ilmu bukan. Artinya banyak di kalangan orang yang terdidik mengikut hak para ulama balas tadi. Nak terima ulama ilmu daripada ulama hak bukan Arab, duk berasa lekeh tidak Arab. Benda tu nak. Bila tu kita nak benda tu kita cari pada barat. Bila cari pada barat, lari pada maksud Quran. Balik nak pasal yang tak kenal selalu. Apa nak berdepan dengan masyarakat tadi? Tadi. Ini masalah ni. Inilah suatu penyakit yang telah berlaku di kalangan pemuda-pemuda yang terpelajar di Timur Tengah. Mereka telah tidak sedar yang mereka sebenarnya telah memimpin bangsa mereka daripada cahaya pengetahuan menuju ke lubuk jahiliah yang gelap gelita. Akibatnya jadi gitu pula. Sebab barang yang dia terima tu dia tak dapat nilai lagi dah. Dengan Quran tu sejauh mana. Sebab Quran tu jarang orang belajar. Sebabnya kita tengok hak ijazah yang dia ambil daripada Mesir mana tu jarang ijazah Quran. Dan ijazah hadis. Jarang. Ijazah tu syar'iyah ataupun usuluddin.
Itulah. Tapi dari dua bidang tu dia mau kata lah, mau tak tahu juga. Dia mau kata kalau hak bidang usuluddin tu dari segi pemikirannya lebih baik daripada syariah. Tu ialah. Sebab ambil dengan saya hak balik Mesir ni jarang yang berdekat semati. Dah dia mau balik kat pergi makan gaji mana-mana jadi. Lah kita lagu kita, gitu ialah. Jadi kelemahan-kelemahan ini telah membuka jalan kepada golongan yang terpelajar ilmu-ilmu dari Universiti Barat yang bersemangat penjajahan untuk memperalakkan alim ulama yang tersebut itu bagi mengukuhkan politik-politik mereka dari suatu masa ke suatu masa. Alim ulama itu hanya menari mengikut rentak nada paluan pembesar-pembesar mereka yang mempunyai polisi hidup yang teratur dan kukuh ini. Artinya taraf ulama yang berpelajaran seumpama tu yang tidak sampai ke peringkat tahqiq dan memahami Quran boleh diperalakkan oleh orang lah. Walau taraf ulama dia tu ulama. Dia boleh diperalak. Bila orang palu kot tu, dia menari kot tu. Jadi begitulah. Jadi kalau ulama yang boleh memahami Quran sungguh, dia mempunyai pendirian. Tidak boleh menari ikut genda orang. Tak boleh lah. Dia ada genda dia sendiri. Hal ini sebenarnya segera diketahui oleh tiap-tiap orang yang mukmin bahawa Al-Quran ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan suatu gaya dan juga suatu polisi pengajaran yang mesti dipaham oleh tiap-tiap seorang manusia dari serendah-rendah lapisan, baik pun dari golongan bangsa Arab atau bangsa Ajam, dan yang bertamadun ataupun yang tidak bertamadun, hingga setinggi-tinggi lapisan mereka, mengikut ukuran pahaman yang semula jadi di dalam diri masing-masing, supaya mereka dapat pahaman yang sama itu akan dapat bersatu padu di antara mereka itu dalam satu garisan, satu ideologi, iaitu Islam. Artinya pengajaran Quran itu membawa penyatuan kepada semua manusia dan semua perikat. Tak kira daripada hak tinggi hingga sampai serendah-rendahnya. Atas polisi pengajaran Quran itu. Jadi ke arah itulah Quran nuknya. Jadi kalau tidak faham maksud pengajaran Quran itu, kita baca ayat Quran pun seketak-seketak mengikut maksud hak tertentu lah. Dia tak mari atas polisi ni. Sedang polisi Qurannya nak cantum semua tu. Hak tinggi, hak cerdik, hak pandai, sehingga hak bodoh-bodoh sekalipun. Duduk dalam satu garis. Hidup dalam satu masyarakat, hak panggil Islam. Tu dia. Jadi kalau duduk dalam masyarakat pecah-pecah tu, artinya tidaklah menepati apa yang dikandaki oleh Islam lah. Pahaman ini adalah sebagai asas yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu Allah menciptakan manusia yang tersebut. Jadilah sekat tu buat sesuatu cekak dia. Agak perhati molek deh. Satu, jika isteri memandang suaminya dengan memasangkan muka, Allah akan menulis kejahatan sebanyak bintang di langit. Dan jika ia mati dalam keadaan suaminya tidak redha, maka ia akan dimasuk ke dalam neraka. Dia kata hadis ni. Hadis ni. Dia katalah ni. Cuma tidak tulis lapar hadis je. Dia begini. Orang jantan dengan orang betina ni ibarat dia adik-beradik si ibu sebapa. Tak ada beza di sisi Allah. Sama je. Bacalah dalam banyak ayat-ayat Quran menggambarkan yang orang betina dengan orang jantan ni sama di sisi Allah. Cuma tak sama di sisi demo. Di sisi demo memang tidak sama. Sebab kalau kita pandang setengah masyarakat tu, memandang kalau betina ni adalah alat untuk kepentingan nafsu semata-mata. Tapi Allah Ta'ala tidak buat begitu. Hikmah Allah Ta'ala jadikan manusia ni, pasangan laki-laki dan perempuan tu adalah untuk kepentingan hidup.
Tak sempurna seseorang lelaki tanpa perempuan. Sama juga perempuan tak sempurna tak ada lelaki. Sebab tu Tuhan sebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ibaratnya orang jantan dengan orang tino ni, orang jantan pakaian orang tino, orang tino pakaian orang jantan. Pakaian dia. Satu orang manusia tanpa pakaian tak sempurna. Boleh hidup selanjang bogel, boleh. Tapi bukan kelas manusia lah bahasa hidup telanjang tu. Sama juga. Satu orang lelaki tanpa isteri. Yang dapat membantu dia. Tak sempurna manusia tu. Apa tu satu masyarakat? Sebuah masyarakat yang mempunyai peranan yang begitu besar dalam hidup. Tanpa dibantu dan disokong oleh kaum perempuan, masyarakat itu tidak akan sempurna. Banyak benda yang boleh dibuat oleh orang perempuan, tak boleh dibuat oleh lelaki. Tidak kurang barang yang lelaki boleh buat, orang betina boleh buat. Sama juga barang orang betina tak boleh buat, orang lelaki boleh buat. Dia sama-sama boleh buat pun. Ada sama. Misal kalau kita kata, kalau nak mengasuh anak boleh ke jantan? Buis je tu, masa tu bunyi. Kalau selamat balik tu bakal dia kejar kaki maru. Padahal nyari tu sehari, ya sejam nyari tu dia. Tapi mak dia tu, bertahun-tahun duduk dalam. Tak pernah kata apa satu. Itu keistimewaan orang betina. Sedangkan orang lelaki-lelaki nak kanak juga. Bukan orang betina yang nak kanak. Dan kalau sama nak, apa tak boleh buat? Burung boleh, mu ngerang, aku ngerang. Mu suap, aku suap. Tapi manusia tidak. Jadi kalaulah hadis, sudah ada dah di dalam senara, kek dah hadis. Amba sebut dah dulu. Kalau kita nak kenal sesuatu hadis tu dhaif tidak dhaif. Kalaulah satu amalan orang buat tu sikit je. Tapi pahalanya banyak pula. Tak padan. Sama juga kalau satu orang tu buat sikit je kesalahan. Allah dosa besar tak boleh royak. Jangan dah tu. Jangan dah tu. Bagus apa? Jangan dah tu. Salah masa yang jatuh. Allah Tuhan tu dia jahat. Lepas pada tu, kalaulah suami itu tidak reda, itulah dia mati. Tak boleh masuk surga, masuk neraka. Cuba kita fikir tengok. Kadang-kadang satu orang ni bila dia sakit, dia panguh. Dia panguh. Waktu tu sehat, oh baik benar. Tapi bila sakit panguh. Kalau tak dia satu orang suami isteri, tiba-tiba isterinya sakit. Bila sakit perangai isteri tu biar dia dah. Bila sakit dia panguh. Banyak barang tak kena lah. Kau tu marah, kau ni marah. Tak kena sama dengan tu lelaki dia. Tu marah semacam. Jadi tu lelaki pun bila acak kali marah, berasa juga nak marah. Tak payah lari dah. Jadi keadaan begitu dia mati. Apa nak kata? Neraka. Baik. Pas kalaulah tu lelaki buat, hak bini tak setuju, bini nak marah. Dia tu sokong untuk lelaki. Alah lah. Tak adil, Allah Ta'ala tidak adil kalau balas. Cuma kelebihan laki-laki, ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin tu. Lain masalah bagi lagu ni. Keutamaan laki-laki berbanding dengan perempuan itu memang lebih laki-laki. Dari segi riasah, pentadbiran dan menjaga
Memang lebih orang laki-laki. Kena banding dengan Tino. Dah lebak jadi pentadbir dan pemerintah orang jantan lebih daripada orang Tino. Tapi tidak nafi ada juga orang Tino lebih. Tapi sedikit sangat. Sikit sangat. Sakat umur kita ni ketemu orang Tino lebih gak, Indira Gandhi. Margaret Thatcher. Pasal apa lagi? Banariki kau apa panggil? Hak dia apa? Selo. Itulah sebuah dunia. Bunyi orang Tino bijak. Hak jadi pemimpin tinggi. Para orang lain tak ada belah mana. Itu menunjukkan kelebihan laki-laki mengatasi wanita dalam bab tu. Dalam bab lain banyak orang Tino lebih. Orang jantan tak boleh buat. Misal nak jadi spy. Nak bertanding kalau jadi spy orang Tino orang jantan pakai bila lebih orang Tino. Mana orang Tino? Tu dia. Jadi hak pertama ni memanglah kalau lah hadis tak boleh terima lah ni. Cuma gini je. Polisi kerana Malawi orang Tino deraka, sedap hati. Tu je. Dia masalah ni lah, masalah syarak. Bila masalah nak pilih isteri, nak bersuami lah, berumah tangga, dia suruh pilih. Dia panggil kupu. Jadi masalah kupu ni nak mengelak daripada kerusakan dalam rumah tangga. Biar persepadan ni dan persepahaman di antara dua suami isteri. Barulah layak dikahwinkan dua tu. Kalau tidak kupu, tak boleh. Nanti hidup dalam rumah tu sakit hati sama. Sama ada bini sakit hati ataupun untuk lelaki sakit hati. Itu masalah nak kupunya. Jadi kalau hak masa yang sekali-sekala tu tak ada masalah. Kalau biasa je. Kalau biasa je. Tak boleh buang dalam manusia tu ada. Hari nak marah. Ada hari suka. Tak boleh lari dah tu. Nasi air makan minum dah tu artinya. Yang kedua ni pula, jika isteri berkata kepada suaminya, awak ni ada apa? Dengan perasaan menghina. Maka Allah akan dan malaikat akan melaknat serta terhapuslah segala amalannya. Jadi dalam bab tarhib kita boleh terima kalau ni hadis. Artinya adab sopan isteri dengan suami. Dalam hidup keluarga berumah tangga, janganlah cari benda-benda yang mengeruh dan menyakit hati. Jadi kalau perkataan belah ni mungkin menyakit hati, pecah rumah tangga. Misalnya kalau tok lelaki ni orang sesak, nikah dengan dianya pok kaya. Bolehlah pesaka. Jadi di rumah dia tu boleh kata pesakanya dia lah. Tetapi kerjanya jak pagi-pagi tok lelaki. Tapi kadang-kadang ada juga orang Tino tidak begitu nilai atas usaha lakinya. Dia tengok semua tu hak dia belaka dah kerana asal harta dia. Mu ni berapa ada tak? Itu memang tak ada adab tu. Tak ada adab. Jadi kalulah dirjah makna laknat tu Tuhan jauh daripada rahmat, memang betul. Memang betul lah kita kata Tuhan tu melaknat, artinya Tuhan jauh daripada rahmat. Pasal apa? Dia tidak mengenai budi. Tak mengenai budi. Sebab si suami ni, walau dia tak ada gapo satu pun, duduk atas duduk menikah satu orang suami isteri yang kaya misal. Tenaga dan usaha dia lebih. Sebab tak dia kalau bini tak ada gas satu, tu lagi tak ada gas satu. Bini tak kerja tetaplah anak bini boleh makan. Dia punya kerja boleh usaha, boleh mengatasi. Tapi kebetulan je bini ni ada. Ada bagian. Jadi kerana dia ada bagian tu, dia nak bermegah kerana bagian dia banyak, nak pelagah tu lelaki. Tu memang tidak tepat. Tidak menepati. Jadi dia lupa keperluan dia kepada suami. Jadi kalau dia sedar dia tu perlu pada suami, dia tak boleh buat lagu tu. Sebab dia tak sempurna hidup kata suami. Kalau dia balas dengan tu lelaki ni cerah, dia cari tu lelaki lain pula. Lepas dia berhina pula. Jadi kalau sifat perempuan pula tu, wajarlah kalau Tuhan anak pun.
Wajar. Riwayat daripada Ahmad Tabarani yang ketiga, perempuan yang memakai bawang lalu berdekatan kelompok orang ramai manusia, seolah ia berbuat zina dengan setiap orang yang memandangnya. Hadis ni semua lebat tarjih ni. Hadis ni riwayat Ahmad dan jadi hadis ni tidak termasuk dalam hadis Sunnah Sittah. Tak termasuk dalam Sunnah Sittah ni. Jadi walau macam mana pun hadis ni hamba rasa ada temu juga dalam Tirmizi ada hadis ni. Ayyuma mar'atun ista'tarat. Gitu bunyi hadis ni. Ingat zaman-zaman itu. Ayyuma mar'atun ista'tarat. Fakharajat ila qaumin liyajida rihaha fahuwa zaniyah. Gitu bunyi hadis. Kalau riwayat Tabarani tak tahu lagu mana. Tu hak mau ingat-ingat. Rasa dalam Tirmizi rasa hadis tu. Nabi kata mana-mana wanita yang memakai bau-bauan. Dia pakai tu bertujuan dianya supaya orang hidu bau dia. Ingat dati dia. Istaqtarat. Ayu mamalatin salah. Allah aku lupa dah. Fakharajat ila qaumi. Jadi selepas dia berjanguk pakai bau sedap-sedap tu, dia pun keluar pergi tempat orang ramai. Tujuannya liaji dari haha supaya orang tu, siapa ni bau sedap ni? Orang tu jenguk, orang ni jenguk. Bila bau tu dia mau jenguk. Bau gapo? Panjang tekuk-tekuk cari. Jadi dia pakai tu dengan tujuan untuk suruh orang tu kelih dia dah, jenguk kelih dia. Ambil perhatian ke dia dah. Fahuwa zaniyah. Ai kazaniyati, kata orang tafsir hadis. Nak serupa dengan zina tu. Tidak zina. Tidak zina. Artinya nak serupa dengan zina tu. Sebab dia membawa asbab-asbab ke arah zina. Sebab dia pergi tujuan menetel suruh orang cari dia tu. Artinya niat buruk dia tu sudah rekod buruk. Mana gitu? Nah sebab tu dia kata kazaniyah. Bahawa zaniyah artinya kazaniyah. Serupa dengan orang zina. Tidak zina lagi. Tidak zina lagi. Serupa orang zina. Nasbuh kesalahan dia tu. Artinya orang tu sudah dimasuk rekod orang yang telah melakukan suatu dosa yang agaklah besar sikit dah tu. Sebab dia sengaja dah begitu nak tarik orang melaku buat tidak baik. Dia berjanguk. Aku kata ni solek lah. Jadi bersolek tu pun satu daya dah. Buh bauan puluk supaya jauh lagi orang tahu dah. Jadi kalau ada orang tidak berjuru gak, sedang molek, kena buka dia selalu. Tu dia. Jadi perbuatan berlaku tu dianggap satu kesalahan. Jadi semua tu adalah sebagai tarhib. Artinya memberi satu hubutan kepada orang-orang yang cuba membuat berlaku. Akan menimbul muka buruk dalam masyarakat. Tak boleh buat. Itu pun satu kesalahan tu. Atas martabat tu lah. Sekadar tu lah apa pahamnya. Ya Ustaz, kalau dari Kedah, macam hotel nak ke Kedah, dia mesti kena pakai jangan pakai wang ni. Kawan-kawan nama tu. Dia nak cari benda-benda di ikan atau berapa ke ni. Hotel nak makan. Ya. Satu mana dia? Tu tanya hati dia. Kalau hati dia pakai tu kan niat dia tak puas hati dengan tu lelaki di rumah, nak suruh orang lain jeling pula ke dia, masuk dalam hadis ni lah. Kalau dia pakai tu malah wibosan orang.
takut bau busuk ke, gapo ke. Jadi kalau pakai bau yang tu, tidak nak orang kata, jadi tak apalah. Tak jadi masalah tu. Hati lah. Hati, mentelamat yang dibuat. Sebab kita faham daripada maksud hadis yang membaca tak ni pun, mentelamat tu. Niat dia tu ada. Tapi mungkin orang kata boleh benda ni boleh jadi adat lah. Sebab dia kalau nak pergi dia makan gula ke protein lah kan. Ya. Jadi kalau tak ada barang, nak cari barang. Ha. Makan lah, buka apa, Ya. macam mana pakai janguk-janguk. Baju nak abang molek ke apa. Jadi macam mana? Maksud dia nak makan gula je. Ya, tak ada satu. Kalau nak pergi badi, nak pelakih orang tak boleh. Ha, nak beli juga tak boleh. Ha. Pasal adat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa